yang akan menumpukan kepada pengupayaan golongan miskin untuk meningkatkan potensi pendapatan. 750 juta ringgit diperuntukkan dan disediakan untuk 2023 untuk Kementerian Ekonomi bagi menjayakan IPR dan harus diselaraskan dengan semua jabatan kementerian yang diperuntukkan dana untuk maksud ini. Apa juga jenis bantuan kemiskinan mesti dengan upaya menyelesaikan masalah kemiskinan tegar supaya kita tercatat negara di antara negara yang pertama yang boleh benar-benar serius menyelamatkan rakyat daripada belenggu kemiskinan tegar. Program ini menyelesaikan peserta meraih pendapatan bantuan dan kemudahan kepada peserta tidak lagi diberikan sekaligus tetapi secara bulanan untuk memastikan mereka menambah hasil dan berupaya bebas daripada belenggu kemiskinan. Program ini menyasarkan untuk peserta meraih pendapatan hingga di antara RM2,000 hingga RM2,500 bagi tempoh pemantauan 24 bulan dan selepas itu menjana pendapatan sendiri melalui hasil yang diperolehi termasuk melalui tekun dan lain-lain. Terkait hal yang sama, kerajaan akan membayar bantuan kebajikan bernilai RM2.5 bilion kepada lebih 400,000 penerima. Bagi menyegerakan data dikemaskini dan dipastikan tiada lagi yang tercicir daripada menerima bantuan dan ini akan diselaraskan oleh ICU dan JKM di bawah satu pengkalan data. Kita juga menyambut baik usaha Kerajaan Persekutuan, Premier Sarawak dan Ketua Menteri Sabah yang bersetuju untuk meneruskan program yang sedia ada tapi ditambah untuk menumpu menggunakan hasil bayaran petroleum Sarawak dan Sabah untuk tujuan pembasmian kemiskinan tegar. Selaras dengan itu, Kementerian Keuangan juga akan memastikan peruntukan wang ehsan Kelantan dan Terengganu disalurkan secara langsung untuk membantu rakyat miskin tegar. Menyokong hasrat yang sama, kerajaan menyediakan RM30 juta untuk menyokong usaha yang dibuat oleh UNDP dan Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia, yakni bagi memperbanyak aktiviti berkaitan matlamat pembangunan lestari Sustainable Development Goals SDG. RM10 juta bagi menggerakkan program kebun komuniti di peringkat Parlimen. Sejak awal mengemudi pentadbiran negara, isu utama yang diberikan perhatian ialah kos sara hidup. Kerajaan tahun ini menyediakan sehingga RM64 bilion dalam bentuk subsidi, bantuan serta insentif. Sejumlah besar dana ini adalah untuk meminimumkan kos sara hidup melalui kawalan harga barang, bantuan keuangan dan memberi perkhidmatan kepada rakyat terbanyak. Kementerian-kementerian berkenaan harus pastikan RM60 bilion ini bukan jumlah yang kecil, tapi dipastikan pelaksanaan berkesan dan mengelakkan daripada berlaku sebarang tirisan supaya dapat diangkat martabat rakyat. Konsep payung rahmah telah diperkenalkan sebagai induk kepada usaha membantu golongan susah dan rentan. Salah satunya inisiatif menu rahmah yang menganjurkan jualan set hidangan pada harga RM5. Alhamdulillah menu rahmah ini dijangka akan terus menerima sambutan yang baik. Saya ucap terima kasih kepada peniaga, penjaja, pekerja warung, restoran kecil yang mencatat untung kecil tetapi sanggup membantu rakyat susah. Ini berbeza dengan orang-orang senang yang sama ada sinis terhadap usaha yang sedemikian ataupun mencatat keuntungan besar tapi sukar untuk memberikan pelayanan yang setimpal kepada golongan yang miskin. Maka melalui jualan rahmah menawarkan barangan asas dengan harga sehingga 30% lebih murah berbanding pasaran akan tentunya akan mengawal kos sara hidup. Kerajaan menyediakan RM100 juta untuk menjayakan program jualan rahmah di setiap kawasan parlimen.
Kerajaan juga akan meningkatkan peruntukan sebanyak 200 juta ringgit kepada 225 juta ringgit bagi memperluas program pengedaran barangan keperluan asas ke 25 kawasan baru, antaranya di Paluh dan Pasir Sarawak, Pasir Raja Terengganu dan Kuala Krai Kelantan. Sumbangan tunai rahmah STR fasa 1 untuk B40. Isu rumah pendapatan kurang RM2,500 layak terima sumbangan sehingga RM2,500 bergantung kepada bilangan anak. Kerajaan juga akan memberi sumbangan tambahan RM600 juta kepada isi rumah penerima STR termiskin mengikut data iKasih. Ini bermakna keluarga dalam kumpulan miskin tegar layak terima sumbangan sehingga maksimum RM3,100. STR akan membantu meringankan beban sara hidup hampir 9 juta penerima dengan peruntukan disediakan hampir 8 bilion ringgit. Kita tawarkan kredit e-tunai belia rahmah khusus kepada 2 juta orang belia di antara 18 hingga 20 tahun dengan peruntukan 400 juta ringgit. Cabaran kita dan agasi-agasi terkait adalah bagaimana kita nak pastikan jumlah ini sampai terus kepada golongan sasar dan tidak tercicir dan tiris. Pesawah padi. Penyaluran subsidi, insentif seperti harga padi, baja padi, padi huma, 1.6 bilion ringgit diteruskan. Sumbangan tunai kepada pesawah padi RM200 sebulan untuk tempoh 3 bulan atau semusim melibatkan 240,000 pesawah dengan peruntukan RM228 juta. Sebelum ini saya telah menyampaikan pandangan penghargaan kepada Bernas kerana menyediakan dana RM60 juta kepada pesawah. Ini maknanya kalau kita berunding dengan syarikat besar ini, menggunakan dana mereka untuk sampai kepada rakyat dan tidak mengambil komisen untuk diri kita, dia lebih mudah dalam perundingan. Ini saya dah tengok, pertamanya kita minta RM60 juta sekaligus diberikan, 10 juta dan 50 juta Dewan Menteri Pertanian. Dan keduanya, saya ingin umumkan, setelah berunding dengan Bernas, Bernas bersetuju membuat perkongsian keuntungan. Ini setelah 30 tahun Bernas. Tidak ada usaha sedemikian. Hari ini saya nak umumkan, Bernas bersetuju membuat perkongsian keuntungan daripada import beras dengan menyumbang 30% keuntungan bersih kepada pesawah padi. Dato' Yang Dipertua, inilah sebabnya mengapa saya kata ketelusan, mengelak ketirisan, mengelak daripada rasuah dan penggunaan kekayaan akan memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Pekebun kecil getah. Kita mesti tingkatkan pendapatan minimum penoreh getah. Maka kerajaan bersetuju menaikkan paras harga pengaktifan insentif pengeluaran getah daripada RM2.50 kepada RM2.70 sekilogram dengan peruntukan RM350 juta. Saya minta Lembaga Getah Malaysia dan badan-badan terkait untuk memudahkan cara menyalurkan dana ini. Saya pernah ke Pedu di negeri Kedah dan dimaklum oleh petani nak ambil beberapa jumlah entah RM100-200, dia kena ambil cuti satu hari. Dia kena menyewa van untuk ke Alostar dan balik. Dan semua ini dah mengambil 60% daripada sumbangan. Oleh demikian, arahan telah dikeluarkan supaya badan-badan seperti LGM, Rizda dan lain-lain yang harus menyalurkan mesti turun ke kampung dan sampaikan langsung kepada pekebun-pekebun kecil getah. Untuk musim tengkujuh, kebanyakan di Kelantan, Terengganu, kita setuju supaya sumbangan musim tengkujuh dinaikkan daripada RM600
kepada RM800 untuk tempoh 4 bulan. Untuk pekebun kecil tadi saya sebut, ini akan membantu 320,000 orang pekebun kecil. Bagi meningkatkan permintaan getah sekaligus menambah pendapatan pekebun kecil, kerajaan akan menyediakan RM50 juta untuk menggunakan Kap Lamp Modified Bitumen CMB bagi penyelenggaraan jalan. Ini kaedah penggunaan getah untuk jalan. Pendapatan boleh guna M40. Ini Datuk Yang Pertua, orang pendapatan menengah dan M40 selalu meresah. T20 dah kaya-kaya, tak perlu bantuan. B40 kerajaan bagi tumpuan. Apa nasib M40? Jadi saya terima kasih dan hargai kesabaran mereka selama ini walaupun terhimpit dengan kenaikan kos sara hidup yang mencengkam. Sukacita diumumkan. Kerajaan bersetuju menambah pendapatan boleh guna M40 melalui pengurangan kadar cukai pendapatan individu. Dan saya percaya ini akan memberikan lebih banyak keselesaan kerana 2% yang melibatkan anggaran di sekitar RM35,000 hingga RM100,000 untuk melegakan tekanan hidup golongan menengah tadi. Pengurangan ini memberikan insya-Allah 2.4 juta pembayar cukai dengan lebihan pendapatan boleh guna sehingga RM1,300 sebulan. Jadi saya ingat keresahan M40 telah dijawab bila keadaan ekonomi itu lebih ampuh. Kerajaan sementara itu M40 mendapat manfaat juga daripada pengurangan kadar cukai. Kerajaan akan menaikkan kadar cukai bagi mereka yang berpendapatan tinggi. Baik. Kalau kita turun cukai untuk B40, tak ada cukai. Kita turunkan cukai untuk M40. Dari mana hasil yang boleh diperoleh? Maka kita cadangkan supaya kadar cukai bagi mereka yang berpendapatan tinggi, termasuk beberapa ahli parlimen, itu akan dinaikkan di antara 0.5 sehingga 2%, melibatkan setiap banjaran pendapatan lebih RM100,000 hingga RM1 juta. Namun, kurang daripada RM150,000 pembayar cukai akan digunakan cukai yang lebih tinggi. Mana jumlah ini kecil. Cuma mereka ini termasuk dalam kalangan maha kaya. Kita naikkan sedikit supaya jangan kelihatan membebankan. Mereka juga harus pikul tanggungjawab kerana kalau kita turunkan beban bagi orang miskin, kemiskinan tegak, maka orang yang maha kaya patutlah memberikan sedikit sumbangan bagi maksud tersebut. Ini dianggap percukaian lebih progresif. Melalui pendekatan ini, langkah ini melibatkan pengurangan hasil bersih kerajaan. Untuk M40 kita kurangkan hasil RM900 juta. Keterjaminan makanan dalam mendapati tentangan kenaikan harga barang dan gangguan bekalan makanan, sektor agri makanan perlu dirombak dengan mengutamakan kemandirian pengeluaran makanan tempatan melalui otomasi dan pendigitalan. Bank Negara Malaysia umpamanya menyediakan dana RM1 bilion melalui skim pembiayaan agrofood. Dari sudut latihan dan bimbingan, MDEC memperluas penganjuran program Digital AgTech untuk melatih lebih ramai pekebun kecil beradaptasi dengan teknologi. Inisiatif ini dianggap dapat memanfaatkan 100 pertubuhan peladang kawasan seluruh negara dengan peruntukan RM10 juta. Bagi meningkatkan kecekapan penggunaan teknologi dalam sektor pertanian, kerajaan bercadang untuk memberi allowance modal dipercepatkan dan pengecualian cukai pendapatan 100% ke atas perbelanjaan modal. Bagi memastikan bekalan makanan pada harga berpatutan,
Pengeluaran makanan perlu ditingkatkan supaya berskala besar dan berdaya saing. Melalui sokongan kerajaan, syarikat Farm Fresh telah muncul sebagai pengeluar susu segar utama di Malaysia. Oleh itu, kerajaan akan menggalakkan pelaburan swasta berasaskan pertanian berskala besar, antara lain melalui penyediaan insentif, tanah, pembiayaan dan geran teknologi. Hanya 1.2 juta hektar tanah negara dimanfaatkan untuk tujuan tanaman makanan berbanding 7 hektar tanah bagi tanaman kelapa sawit dan getah. Kerajaan oleh itu bercadang supaya Felda, Felkra, Risda dan agensi di bawah Kementerian Pertanian, Keterjaminan Makanan dan Kementerian Wilayah dan Desa menyuburkan tanah-tanah terbiar milik mereka dengan keluasan lebih 800 ekar untuk projek tanaman makanan. Kementerian Pertahanan dan LTAT beserta syarikat-syarikat lain akan melaksanakan projek peningkatan pertanian bijiran jagung domestik selain untuk meningkatkan keterjaminan makanan, malah memberi peluang pekerjaan kepada veteran tentera. LTAT menjadikan 70 ekar tanah perladangan untuk pelaksanaan projek tersebut. 30 juta ringgit untuk bekerjasama dengan beberapa kerajaan negeri bagi melaksanakan projek-projek agro makanan supaya ada hubungan langsung di antara syarikat dengan kerajaan negeri. Menjamin keharmonian perpaduan. Perpaduan dan keharmonian harus sentiasa dipelihara tidak kira wilayah maupun kaum. Parti Amanah Negara Kawasan Hang Tuah memohon sumbangan derma pilihan raya untuk PRN Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah Kelantan dan Terengganu. Sudilah kiranya membantu kami. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, share, tekan butang loceng.